Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Warga hadirin sekalian, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi bersama saya Farahin Nabi Habis sebagai moderator. Hadirin sekalian, tajuk forum kita kali ini adalah matlamat kehidupan di dalam agama dan kepercayaan. Namun sebelum kita menyusuri sepenuhnya persoalan ini, kira lebih molek seandainya kita berkenalan dengan panel-panel kita terlebih dahulu, iaitu Saudari Rabiatul Ain Nurliana, Aini Raihana, Saudara Muhammad Ali Mufiz serta Saudara Muhammad Zahid Ashraf. Selamat datang. Hadirin, kata orang tak kenal maka tak cinta. Lantas, saya menjemput panel pertama Saudari Rabiatul bagi mengulas topik mengenai perlu atau tidak agama dan kepercayaan ada dalam matlamat kehidupan serta isu semasa dari aspek agama dan kepercayaan yang berlaku sejak akhir-akhir ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis. Lebih dahulu yang dihormati bersama tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman dan seterusnya rakan-rakan panel yang lain. Topik pada forum kali ini sungguh menarik kerana pada masa kini banyak isu yang kita dapat kaitkan dalam kehidupan hari ini. Mengenai soalan pertama yang telah dinyatakan oleh moderator kita, jawapannya adalah ya, perlu kerana keagamaan dan kerohanian adalah aspek yang penting dalam pembentukan pribadi individu yang memainkan peranan dalam pembangunan sosial dan identiti negara. Prinsip pertama rukun negara ialah kepercayaan kepada Tuhan sebagai rakyat Malaysia seharusnya menguasai rukun negara prinsip kerana prinsip ini membayangkan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia harus berpegang teguh kepada nilai murni yang diajar dan diterapkan oleh agama. Manakala soalan seterusnya mengenai dengan isu semasa, seperti yang masyarakat tahu bahawa rakyat Malaysia terdiri pada pelbagai kaum, budaya dan agama. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah cara kehidupan mereka dalam seharian. Dari sini kita boleh lihat bahawa pengaruh budaya adalah salah satu punca yang boleh menyebabkan agama dan kepercayaan seseorang boleh runtuh. Selain daripada itu, remaja tidak peduli hal ehwal halal dan haram sama ada dalam bentuk makanan, minuman dan perbuatan. Mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran sehingga lalai dan boleh menyebabkan penzinaan. Perkara inilah yang kita tidak mahu berlaku di dunia kita. Perkara yang sangat hina di sisi Islam. Wahai anak muda, mengapa kalian memilih cara ini untuk menyembuhkan hati anda? Dan akhir sekali, petanda yang menghancurkan generasi kita adalah bunuh diri. Kajian telah membuktikan bahawa kes ini sangat terkenal di negara kita. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, berdasarkan laporan daripada Polis Diraja Malaysia, jumlah itu meningkat 1.4 kali ganda berbanding 262 kes sahaja tahun lalu. Beliau juga berkata, Kementerian Kesihatan mengambil maklum bunuh diri adalah di antara 10 penyebab utama kematian di dunia dan penyebab keempat kematian bagi mereka yang berumur 15 hingga 29 tahun. Malahan, mereka tidak tahu apa. Mereka tidak tahu ini adalah punca yang boleh menyebabkan kerosakan agama dan kepercayaan mereka. Terima kasih. Terima kasih Saudari Rabiatul atas lontaran isu yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan mengenai pelbagai isu. Bolehkah panel seterusnya mengupas lebih lagi mengenai isu ini serta menghuraikan elemen komunikasi sosial dan tanggungjawab sosial dari aspek agama dan kepercayaan? Mungkin Saudari Liana kita ada jawapannya. Silakan. Soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mengenai pendapat saudara panel kita sebentar tadi, banyak perkara yang boleh kita kupas. Saya berpendapat bahawa benar yang dikatakan sebelum ini. Antara yang sering dilakukan dalam kalangan remaja ialah jenayah sosial, minum arak dan penyalahgunaan dadah serta bunuh diri sangat popular di kalangan remaja. Tetapi perlu kita ketahui masa pokok bergoyang jika tiada angin. Oleh itu, perlu dan seharusnya tahu dari mana pokok pangkal dan punca sehingga mereka sanggup melakukan perkara sebegini. Jadi di sini saya akan sertakan punca dan solusi bagi membendung perkara sebegini. Antaranya ialah tekanan daripada masalah yang dihadapi. Selain itu, kurangnya didikan agama dan pengetahuan terhadap akibat dan bahaya daripada perbuatan jenayah tersebut. Akhirnya, sebagai jalan penyelesaian, mereka sanggup mengambil jalan mudah dengan menjadikan perkara sebegini sebagai teman setia yang membolehkan mereka melupakan tekanan yang dihadapi. Sebagai contoh, dadah merupakan sesuatu yang boleh dikatakan sering diambil untuk menghilangkan tekanan. Ketua Pengarah Agensi Anti-Dadah Kebangsaan pernah berkata, seramai 1,275 orang positif jenis dadah daripada 42,409 murid sekolah menengah di seluruh negara yang disaring tahun lalu.
bagi mengelakkan remaja melakukan perkara sebegini ketika menghadapi tekanan, jelas sekali ibu bapa perlu memainkan peran penting dengan sentiasa perhatian dan mengambil tahu tentang keadaan anak. Pada pandangan saya, ibu bapa merupakan pendidik utama untuk sasiah dan peribadi anak-anak. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda bermaksud, setiap anak dilahirkan sebagai kain putih, ibu bapa lah yang akan mencorakkan sama ada menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu saja, terima kasih. Ya benar, saya pun setuju dengan pendapat saudari Liana. Namun, apa pula pendapat saudara Alif mengenai respon atau refleksi pelajar yang dari pelbagai program mengenai isu semasa yang dibahas panel kita sebentar tadi? Serta, apakah cabaran yang akan dihadapi terutama dalam kalangan pelajar itu sendiri? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk membicarakan dalam majlis forum ini. Saya bersetuju sepenuhnya dengan bicara panel-panel kita sebentar tadi. Dalam hal ini, pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin yang dihuni pelbagai pelajar daripada pelbagai latar belakang serta program yang berbeza. Mereka banyak memberikan respon berkenaan jenayah di kalangan remaja. Antara respon yang saya perolehi daripada kalangan pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin adalah penggunaan internet terutamanya media sosial menjadi isu yang membimbangkan kerana terdapat remaja yang menyalahgunakannya hingga berlaku masalah sosial seperti subway atau rokok elektronik, menyalahgunakannya dadah dan berbagai lagi. Dari apa yang kita dapat daripada para responden ialah penggunaan internet juga akan mempengaruhi minda remaja pada masa kini yang mudah terpengaruh untuk mengikuti pelbagai trend yang melalaikan dan memudaratkan hidup. Sekaligus, ia menyebabkan kemudaratan dari aspek kepercayaan yang dianuti oleh kita sendiri. Selain itu, sebentar tadi, pengerusi majlis kita ada menyatakan mengenai cabaran yang dihadapi dalam isu semasa, terutamanya dalam kalangan pelajar. Saya berpendapat bahawa cabaran yang mungkin pelajar hadapi pada masa kini ialah golongan remaja atau pelajar yang mudah terdedah kepada pelakuan jenayah. Kajian yang dijalankan oleh David S. Wall pada tahun 2005 mendapati terdapat hubungan yang ketara di antara penggunaan internet dengan jenayah yang berlaku pada masa ini. Antara pelakuan jenayah dalam masalah sosial yang melibatkan remaja adalah seperti pornografi, penipuan, pelacuran, penyeludupan, mencabut kehormatan, penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Perkara ini juga membimbangkan terutamanya kepada golongan pelajar atau remaja yang mudah terpengaruh di negara kita ini. Dan terima kasih. Sungguh intelektual pemikiran saudara panel kita ini. Sungguh tidak dapat disangka lagi. Setiap kehidupan pasti ada cabaran serta halangan. Tetapi pasti setiap permasalahan akan ada jalan keluarnya. Tanpa membuang masa lebih lagi, saya ingin menjemput saudara Zahid bagi mengulas secara ringkas cadangan maupun langkah yang boleh diambil dalam menangani isu semasa ini. Terima kasih kepada moderator atas persoalan yang diujarkan. Jadi pada pandangan saya bersetuju dengan panel-panel lain. Remaja seringkali dikaitkan dengan gejala jenayah yang banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan masa kini. Jadi kita sebagai masyarakat ataupun seseorang yang berbakti kepada negara perlu melakukan sesuatu bagi menangani isu ini, kerana jika dibiarkan perkara ini berterusan berlaku, rosaklah kepribadian remaja-remaja yang merupakan harapan negara pada masa akan datang. Jadi usaha yang paling utama dan efisien untuk mengatasi masalah jenayah di negara ini adalah dengan cara ibu bapa perlu bijak mendidik anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam kebejatan sosial seperti gejala jenayah ini. Melentur buluh biarlah dari rebungnya merupakan satu ungkapan yang perlu diambil iktibar oleh setiap ibu bapa dalam mengajar dan mengatur kehidupan anak-anak mereka. Ibu bapa perlu memberi pendidikan agama sejak kecil supaya anak-anak menyedari setiap perkara yang dilakukan sama ada salah atau betul. Janganlah sampai nasi sudah menjadi bubur, barulah ibu bapa kelam kabut untuk mengambil tindakan yang sememangnya amat susah diterima oleh para remaja yang mempunyai pendirian yang tersedia. Seterusnya, ibu bapa tidak seharusnya bersikap lepas tangan dalam mendidik anak-anak disebabkan kesibukan bekerja dan melepaskan tanggungjawab sewenang-wenangnya. Tegasnya, ibu bapa harus memberi perhatian yang secukupnya kepada anak-anak supaya mereka menganggap ibu bapa dapat menjadi tempat mereka mengadu masalah maupun luahan. Sekian daripada saya, terima kasih. Begitu hebat saranan atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Seterusnya, saya ingin mempersilakan panel terakhir kita yang tidak asing lagi iaitu saudari Aini Raihana bagi membuat rumusan secara menyeluruh mengenai topik forum kita pada hari ini.
Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan intelek dan berfalsafah. Baiklah, untuk memberikan rumusan menyeluruh dalam topik forum kita pada hari ini iaitu matlamat kehidupan di dalam agama dan kepercayaan, saya ingin simpulkan bahawa agama dan kepercayaan memainkan peranan penting dalam menetapkan matlamat hidup seseorang. Ini dapat kita lihat daripada isu semasa yang hangat dibincangkan oleh panel-panel kita sebentar tadi. Isu yang dihujahkan jelas memaparkan bahawa banyak masalah sosial yang kerap berlaku pada masa ini adalah berpunca daripada pegangan agama dan kepercayaan yang tidak kukuh dalam diri seseorang individu. Saya yakin bahawa setiap agama menuntut penganutnya berbuat kebaikan, namun mungkin terdapat perbezaan dari segi budaya, pakaian dan makanan. Terdapat juga banyak persoalan yang dikemukakan oleh ahli-ahli panel kita yang dapat kita tanyakan juga kepada diri sendiri. Sebagai contohnya, mengapa kita mudah terpengaruh dengan trend terkini tanpa menitik beratkan soal ianya melanggar agama yang kita anuti ataupun tidak. Seolah-olah agama itu hanyalah sekadar memenuhi kehendak fitrah beragama, namun segala perintah dan larangannya dilanggar begitu saja. Ini jelas menunjukkan seseorang yang tiada matlamat hidup kerana sering mengubah haluan hidupnya mengikut trend terkini. Saya kira semua perkara berkaitan isu masa ini telah jelas diperkatakan lagi oleh kesemua ahli panel kita dengan tanggapan serta cabaran-cabaran yang dihadapi oleh remaja kini. Pelbagai cadangan juga telah dibincangkan oleh ahli panel kita sebentar tadi. Dengan ini, saya berharap semua yang mendengar forum kita pada hari ini, sama ada secara langsung atau tidak langsung, dapat sama-sama berganding bahu bagi mengatasi masalah yang dibincangkan pada hari ini. Itu sahaja ulasan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kesemua panel-panel kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sekian sahaja. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datang daripada kekhilafan diri kami sendiri. Allahu'alam. Saya akhiri forum mingguan kita ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.